berkenaan dengan mengandung tu. Adakah semata-mata mengandung itu boleh jadi sebagai bukti dah tentang perzinaan seseorang perempuan itu, dan dia kena hukum dah? Yang ni kalau dia tak menikah lagi secara sah, kena hukum sebab 100 sebatan. Dan kalau dia sudah menikah dah secara sah, mengandung, maknanya adakah kena rejam? Itu persoalannya. Semata-mata mengandung tu kah atau perlu kepada benda lain lagi? Situ bendanya. Jadi Imam Nawawi ketika membincangkan hadis ini, kita sudah baca dah baru ni lebih kurangnya. Dia kata wa ammal habal, itu Imam Nawawi sebut, semata-mata mengikut mazhab Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, wujubul haddi bihi, wajib dilaksanakan had kerananya. Yani mengandung tu semata-mata jika perempuan itu tidak mempunyai suami ataupun tuan, yani dia tu bukan hamba sahaya. Di antara ulama yang mengikut Umar ini ialah Malik dan ashabnya, anak-anak buahnya. Mereka mengatakan kalau perempuan itu mengandung dan tidak diketahui dia ni mempunyai suami ataupun sayyid, tuan, dan kita juga tidak mengetahui dia ni telah dipaksa, maka dia dikenakan had. Kecuali kalau dia tu orang luar yang baru mari dan dia mendakwa dia ada suami ataupun sayyid, dia mengandung ni hasil daripada perhubungannya dengan suaminya ataupun sayyid dia tu. Kecuali kalau begitu, dan tidak diterima dakwaannya bahawa dia dipaksa jika tidak ada bukti yang menunjukkan dia dipaksa. Dengan dia minta tolong ke ada bukti lain-lain sebelum daripada nyata hamil itu. Tapi Syafi'i, Abu Hanifah dan jumhur ulama mengatakan tidak dikenakan had ke atas perempuan yang mengandung kerana semata-mata mengandung, sama ada dia ada suami ataupun ada tuan ataupun tidak ada, sama ada dia orang luar ataupun orang situlah, tak kira, tak boleh nak dilaksanakan hukuman had ke atas dia. Sama ada dia mendakwa dia dipaksa ataupun dia diam saja, tidak dikenakan had secara mutlak semata-mata kerana mengandung itu. Ini mengikut jumhur ulama. Jadi Imam Nawawi sudah sebut dah lebih kurang ni. Cuma sekali kita tengok nampak macam mazhab Sayyidina Umar di sini mazhab Sayyidina Umar di sini ialah semata-mata mengandung tu boleh dihukum dah. Padahal hak tu tidak berapa tepat itu. Seperti Imam Nawawi sebut itu, Umar berpendapat gitu. Itu saja. Hak yang dinukilkan daripada dia tidak berapa tepat. Kalau Malik betul. Dia kata Imam Malik dan anak buah dia, anak-anak murid dia berpendapat kalau mengandung, itu sudah jadi bukti dah, dan perlu dilaksanakan hukuman had, kecuali kalau dia mendakwa dia dipaksa dan dia kemukakan bukti. Tak kira lah. Kalau tidak, dia tidak kemukakan bukti, dia senyap saja, dia tidak mengaku, tak ada saksi, tak ada apa, mengandung, kena. Kalau mengikut mazhab Malik, Imam Malik dan anak-anak buah dia. Tetapi dikatakan, disandarkan kepada Sayyidina Umar. Biasanya dalam kes ini orang kata hak terlebih dulu daripada Imam Malik tu Umar dan Ali. Yang sebetulnya tidak. Mereka itu, Umar dan Ali, tidak berpendapat gitu. Kita tengok dalam Takmilah Fathul Mulhim, jelas. Jelas ni. Jadi Imam Malik dia pegang dengan hak ni lah, salah satu pegangan dia nya hadis ni lah yang kita duduk baca ni. Umar kata begitu. Rejam ni sabit hukum dia kalau 3 perkara ni ada. Salah satunya padanya cukup lah. Dia pegang dengan hak tu.
Jadi itu salah satu dalilnya kita ada di hadapan kita ni dalam Muslim ni. Lagi dalil yang lain yang dipegang oleh Imam Malik dan orang yang sependapat dengannya ialah hadis yang dikemukakan oleh Abdul Razak dalam musannafnya, daripada Qatadah. Beliau berkata, diangkat kes seorang perempuan yang melahirkan anak dengan mengandung selama 6 bulan saja. 6 bulan saja. Dia pun tanya, Umar pun tanya sahabat-sahabat Nabi tentang perempuan hak lagu ni, lagu mana. Jadi 6 bulan beranak. Ali kata, ini pendapat Ali, tidakkah engkau perhatikan, engkau lihat Allah berfirman, wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Masa mengandung seseorang perempuan tu mengandungkan anak dia, dan masa memisahkan daripada penyusuan ialah 30 bulan. 30 bulan. Artinya kalau kita ambil hak masa menyusu 2 tahun. Yurdi'na auladahunna haulaini kamilain. Wal walidat yurdi'na auladahunna haulaini kamilain. Itu hak bui menyusu 2 tahun cukup. Lepas tu kalau tambah 6 bulan, dia jadi 30 bulan. 30 bulan. Jadi 2 tahun tu 24 bulan. Jadi capur 6, jadi 30. Maknanya 30 bulan. Tidakkah Allah Subhanahu Wa Taala kata begitu? Wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Maknanya ni betul dah ni. Kena dah kira-kira ni. Maknanya sekurang-kurangnya mengandung paling cepat 6 bulan. Begitu. Jadi dalil dianya, hujah dianya, kalau Umar dan Ali ni dia tidak rejam perempuan ini yang melahirkan anak 6 bulan, selepas nikah 6 bulan melahirkan anak. Sebab apa? Kerana tidak kurang daripada jangka masa 6 bulan mengandung. Maknanya kalau mengandung kurang daripada 6 bulan, ini tidak sah ni, daripada orang yang dikatakan suami dia tu. Maknanya mesti ada orang lain kalau sebelum 6 bulan tu beranak. Tapi kalau suami dia ada, lepas 6 bulan boleh beranak, itu tak apa. Tidak sabit perzinaan dia. Jadi kalau tidak, waktu mengandung tu paling kurangnya 6 bulan, dan sabit dia ni beranak tu sebelum 6 bulan, cukup 6 bulan, tentu mereka itu rejam. Jadi Umar dah nak rejam dah. Jadi nak rejam ni atas rasa apa? Atas rasa mengandung secara tidak betul. Makna gitu. Ini dalil mereka lah. Tapi dalil jumhur ulama, termasuk Imam Abu Hanifah, Syafi'i dan lain-lain lagi, kalau kita perhati sejarah Sayyidina Umar ni, mana tidak ada sabit dia telah merejam seseorang perempuan semata-mata kerana mengandung. Melainkan kalau ada pengakuan, di samping mengandung, perempuan itu mengaku dia ni berzina, itu ada. Tapi kalau semata-mata mengandung, tidak ada. Jadi kita nak kata ini mazhab Umar, tidak tepat. Sebab mazhab Umar ni sebenarnya penting. Sebab itu Syah Waliullah pun dia ada tulis risalah, dan ada dulu ada terjemuh dan hurai fiqh Sayyidina Umar. Sebab ini penting mengikut Syah Waliullah ni. Fiqh mana-mana ada ni, boleh katakan asas dianya, sumber utamanya ialah Umar. Jadi kita kena pastikan hak tu ialah kan Umar lagu tu. Tapi mengikut hak umum, hak tersebar ni dikatakan Umar, berdasarkan ni lah, berdasarkan ni mazhab dianya semata-mata mengandung tu sudah boleh dilaksanakan hukuman had ke atasnya. Tapi itu tidak tepat. Hak tepatnya tidak pernah ada dalam sejarah dia yang menyebutkan kerana semata-mata mengandung dia melaksanakan hukuman. Tak ada. Buktinya ada beberapa di sini. Yang pertama, riwayat daripada Tariq bin Shihab. Dia berkata, Umar telah mendapat tahu, orang wayak kepada dia, ada seorang perempuan ahli ibadat mengandung. Dia ni kuat ibadat tapi mengandung. Umar pun kata, aku fikir, kata dia ni tengah malam bangun sembahyang,
Kerana terlalu khusyuk sangat tu sujud, dia sujud, bila khusyuk sangat tu dia sujud, dia tidak khabar ada orang mari. Tu dia. Aku fikir lagu ni. Kata dia. Fa'ataha ghawin minal ghuwat fatahashamaha, dan mencerobohnya. Fa'atathu, perempuan itu pergi berjumpa dengan Umar. Dia cerita memang lagu tu, dia cerita gitu. Fakhalla sabilaha, Umar melepaskannya. Ni mengandung. Dia tidak mengaku kata dia berzina, cuma dia kata ada orang buat gitu. Tetapi kalau mengikut Imam Malik, dia kata dia tidak mengaku berzina. Dan dia kemukakan dia ayat dia tidak terlibat, cuma ni ada orang yang buat jahat kepada dia. Ada bukti. Kalau mengikut Imam Malik pun tak kena juga hukuman itu. Lepas tu satu lagi yang dikemukakan oleh Abdul Razak juga dalam musannaf dia, babul bikr wa thayyib tustakrahan, mana anak dara dan orang yang sudah berkahwin yang dipaksa. Tu dalam perzinaan. Riwayat daripada Tariq juga, lagu tu juga. Lepas tu riwayat daripada Ibrahim An-Nakhai, dia kata ada seorang perempuan mengandung. Sayyidina Umar dapat tahu. Sayyidina Umar pun perintahkan supaya dikawal, dijaga perempuan itu sampai melahirkan anak. Bila begitu, zaman dulu dia tidak ada kemudahan dari segi kemajuan perubatan ke apa pun tidak ada. Cuma tunggu perempuan itu melahirkan air hitam saja, tak ada kapur. Umar pun kata lammatu syaitan, ini sentuhan syaitan. Jadi tidak kata semata-mata mengandung hukum. Ini bukti yang kedua. Yang ketiga, riwayat daripada Abdullah bin Abi Umayyah bahawa ini pelik cerita ni. Ada seorang perempuan mati suami dia. Lepas tu orang lain mari mina dia selalu bila habis iddah tu. Jadi bila dia duduk dengan suami baru dia ni 4 bulan setengah, beranak lah. Tak ada cukup 6 bulan. Tu cerita. Maka si suami dia hak baru saat ni kata, mana? Mana tu? Bini dia tu pun kata, perempuan tadi kata, huwa minka, ini anakmu lah. Dia tu pula kata, tidak, demi Allah, ini bukan aku, kata dia. Jadi cerita tu, kes itu sampai kepada Sayyidina Umar, dibawa kepada Sayyidina Umar. Sayyidina Umar pun hantar orang utusan dia kepada perempuan itu, supaya pergi jumpa dengan dia. Dan dia tanya, perempuan itu kata, huwa wallahi waladu, ini demi Allah, kata anak dia, kata dia. Sayyidina Umar pun tanya, selidik tentang perempuan itu. Orang-orang semua cerita perempuan ni orang Ju, orang molek, orang baik, tak ada apa-apa. Sayyidina Umar pun lemah. Lagu mana? Lagu mana ni? Lagu ni. Lepas pada tu dia pun hantar orang supaya panggil orang-orang tua, perempuan-perempuan, bidai-bidai, apa panggil. Panggil. Daripada zaman jahiliah lagi, hak tua-tua ada panggil belakang. Kumpul. Lepas tu dia pun tanya, lagu mana mengikut pengalaman kamu? Hak lagu ni. Mereka pun cerita masing-masing kata gini. Ada di antara mereka yang kata gini. Dia tanya perempuan tu, kamu semasa menikah tu masih keluar haid ke tidak? Lepas pada mati suami tu keluar haid ke tidak? Dia tanya. Perempuan tu kata, ya keluar, kata dia. Lepas tu perempuan saat ni, orang tua saat ni kata, saya, ni pendapat saya nak ayat. Apa cerita dia ni? Dia kata ni kandungan daripada suami dia hak dulu ni, bukan hak baru. Gitu cerita. Ni kandungan ni daripada suami dia hak dulu, bukan hak baru. Dia mengandung tapi dia keluar darah. Bila keluar darah semacam tu, jadi anak ni jadi lemah. Anak ni jadi lemah, jadi macam tak ada lah. Begitu pada perasaan dia tu. Sehingga apabila dia berkahwin, lepas pada habis iddah 4 bulan 10 hari, dia bernikah, wa asabahu al-ma' min zawjiha. Dia mendapat air daripada suaminya yang baru, siraman baru. Gitulah kita kata. In ta'asha wa taharraka
anak hok dalam perut tu mula bergerak. Hok selama ni duk senyap tu jadi gitu. Dia maknanya jadi segar. Dan berhenti darah. Berhenti darah. Ni dia beranak ni cukup 9 bulan daripada suami dia hok dulu ni. Cukup 9 bulan. Dia kata anak hok dulu ni cukup 9 bulan. Hok lain-lain tu pun kata sadaqat. Betul dia tu. Memang hok dia kata tu betul, kata dia. Inilah keadaannya. Jadi Sayyidina Umar pun pisahkan perempuan itu dengan suami dia kemudian. Dan Sayyidina Umar kata, aku tidak pisahkan kamu kerana aku marah ataupun tak kenal dengan kamu. Dah. Aku sudah tanya dah. Orang ramai tentang kamu berdua ni. Aku tahunya kamu berdua ni orang baik-baik, tak ada apa, kata dia. Tetapi aku naknya dengan cara aku pisahkan ini, putuskan, supaya orang-orang perempuan ini bercermat sedikit dalam masalah menikah ni. Janganlah cepat sangat menikah. Mana lepas pada suami mati itu, jangan 4 bulan 10 hari cukup tu gak dah. Lepas pada tu itu dah tengok dulu. Supaya berhati-hati, takut-takut jadi ginilah. Jadi maknanya Sayyidina Umar tidak juga di sini. Dia berhati-hati, tengok. Di situ dia berhati-hati, tidak kata semata-mata mengandung. Kalau mana ni tak betul ni daripada suami yang kedua, mesti dia orang lain. Tidak. Tapi bagi Imam Malik dia boleh jawab, ini pun ada bukti juga. Bukan makna kita kata mengandung tu semata-mata mengandung tu selalu kalau ada bukti yang menafikan, maka tertolak juga hukum tu. Tetapi tidak berapa sedap dah lah Imam Malik tu. Lepas pada tu, cerita ni juga ada di dalam Musannaf Abdul Razak, bab perempuan yang melahirkan anak selepas 6 bulan mengandung. Dan dalam Baihaqi pun ada juga dalam Kitabul Adad, babul haid alal ham, yakni mari haid pada ketika mengandung. Dalam riwayat Baihaqi tu ada tambahan. Jadi perempuan tadi, bidan tadi dia tanya perempuan tadi, bila mata ahduki bizawjik, bila setubuh dengan suami terakhir. Dia tanya. Gitu ada tambahan. Qalat, perempuan itu kata, qabla an yamut, sebelum dia mati. Gitu. Lepas tu di akhir dia sebut, pada ketika dia melahirkan anak itu, sebenarnya dia melahirkan cukup 9 bulan. Jadi sah daripada suami yang pertama. Imam Bukhari pun ada isyarat juga, tapi bukan dalam Sahih Bukhari, tapi dalam At-Tarikhul Kabir, di bawah biografi Abdullah bin Abi Umayyah. Situ dia ada sebut cerita. Jadi maknanya betul dah waktu tu Sayyidina Umar tidak melaksanakan hukum rejam terhadap perempuan tadi kerana mengandung semata-mata. Tidak. Dan waktu betul daripada suami dia yang dulu. Adapun boleh mengandung ke perempuan ni, dah dia keluar haid, bolehkah dia mengandung? Tidakkah orang kata kalau keluar haid ni tak boleh mengandung? Tapi tidak. Mana ada kes-kes yang jarang-jarang benar berlaku, boleh mengandung. Mana perempuan yang keluar haid tu belum tentu lagi dia tidak mengandung, walaupun beberapa kali dia keluar haid, boleh jadi dia mengandung. Buktinya di sini. Dia mari di sini. Aisyah kata, hadis Aisyah dalam Baihaqi juga, Sunan Baihaqi juga disebutkan riwayat daripada Aisyah. Aisyah kata, saya duduk jalin benar Nabi SAW pada ketika itu, duduk tampung kasut dia. Pada ketika itu peluh keluar di dahi Nabi SAW. Wa ja'ala 'araquhu yatawallad nuran, kata. Jadi peluh tu bila dia tengok, nampak peluh tu sinar, kilat-kilat peluh Nabi tu, comel lah. Aku pun terkejut lah. Aisyah kata, apa yang pelik ni? Walaupun Nabi tahu dah pelik tu, tapi sekala tidak lagu tu. Nabi SAW pun tengok kat aku. Apa? Kata dia, terkejut tu. Aisyah pun kata, dahimu berpeluh, kata dia, dan peluhmu mengeluarkan cahaya.
Mana bersinar perlu. Kalaulah Abu Kabir Al-Hudhali tengok, tentu dia akan kata, engkaulah orang yang paling berhak dengan syairnya. Dia pernah mengungkapkan satu syair, menggambarkan seorang yang memang istimewa, seorang yang suci, seorang yang lebih lah. Kalaulah Abu Kabir Al-Hudhali tu tengok keadaanmu ketika gini, tentu dia kata orang yang paling layak dengan syair dia itu ialah engkau. Nabi SAW pun tanya, apa kata Abu Kabir? Aisyah pun kata, yaqul wa mubarra'un min kulli ghubri haidatin wa fasadi murdi'atin wa da'i mughili fa idza nazarta ila asirrati wajhihi baraqat kabarqil 'aridil mutahallili. Tu syair dia. Wa mubarra'un min kulli ghubri haidatin wa fasadi murdi'atin wa da'i mughili fa idza nazarta ila asirrati wajhihi baraqat kabarqil 'aridil mutahallili. Itu syair. Apa maknanya? Maknanya dia seorang yang bukan hasil daripada saki baki haid. Dia juga bukan anak hasil daripada penyusuan yang tidak baik. Dia juga bukan anak yang dikandungkan ibunya ketika ibunya masih menyusu. Itu muril. Kalau engkau perhatikan kepada kulit di dahinya, ataupun jalur-jalur di dahinya, baraqat kabarqil 'aridil mutahallili, yang mana bersinar-sinar seperti mana bersinarnya, cerahnya awan di balik kilat di balik awan. Seperti cerahnya kilat di balik awan tu kan, cerah lah. Begitulah nampak di dahi dia tu sinar-sinar. Maknanya ini menunjukkan orang ni orang yang istimewa, bukan hasil, bukan anak kepada perempuan yang mengandung pada ketika ada saki baki haid dia ataupun perempuan anak kepada orang perempuan yang menyusukan, yang mana susu dia tu tidak baik. Dua, mana tidak sihat lah. Yang ketiganya, bukan anak yang dikandung oleh ibunya pada ketika ibunya menyusukan anak yang lain. Mana tiga perkara tu tak ada. Aisyah pun kata, Nabi SAW pun bangun dan dia kucup antara dua mataku. Waqala, dan Nabi SAW kata, jazakillah ya Aisyah anni khairan, semoga Allah membalas kebaikan kepadamu, kegembiraanmu kerana melihat aku tidak lebih daripada kegembiraan aku kerana melihatmu. Maknanya seperti mana kamu senang dengan aku juga sangat senang dengan kamu. Jadi hak nak sininya Baihaqi kata gapo. Selepas dia kemukakan riwayat ini dengan syair-syair je sekali, dia kata, fa fi hadha kad dalala ala anna ibtida' al-haml qad yakun fi halatil haid. Ini macam dalil lah, kata dia, bahawa permulaan kandungan itu, mengandung tu boleh jadi berlaku pada ketika masih ada haid, masih keluar haid. Nabi SAW tidak bantah ni syair ni. Kalau tak betul, Nabi SAW tidak duduk dia. Walaupun ni bukan syair Aisyah, bukan syair sahabat alim-alim, tidak. Tetapi maknanya kandungan dia tu kalau tak betul, Nabi SAW dia akan tegur selalu. Ni dia tidak kata. Maknanya boleh jadi mengandung tu pada ketika mai kotor tu boleh jadi. Sebab itu Nabi tidak ingkar. Kata dia, lam yunkir ala ma tamathalat bihi Aisyah min asy-syi'r al-awwal, mana bait yang pertama tu yang diungkapkan oleh Abi Kabir Al-Hudhali, kerana di dalam bait yang pertama tu disebutkan anna ba'dhan nas yuladuna ala baqayal haid, mana setengah-setengah orang ni memang lahir ataupun dia dikandung oleh ibunya ketika masih ada lagi saki baki haid. Boleh jadi berlaku begitu. Jadi walaupun jarang. Jadi ini menunjukkan hak perempuan tadi, hak zaman Sayyidina Umar tadi, macam mana selepas pada suami dia mati, dia keluar haid lagi dan dia mengandung. Tidak kata mustahil benda tu. Benda tu boleh berlaku walaupun jarang.
Lepas tu banyak lagi banyak lagi riwayat yang lain yang disebutkan di sini yang menunjukkan menunjukkan bahawa tidak semata-mata mengandung itu mana terus Sayyidina Umar rejam ataupun hukum had terhadap orang itu. Di antaranya riwayat Abi Yazid, ada seorang itu dia menikah dengan seorang perempuan. Perempuan tu ada anak perempuan daripada orang lain lah, dengan suami lain. Ya, hak ni orang ni pula dia ada anak lelaki dengan bini hak lain. Dengan bini hak lain. Lepas pada tu anak ni besar lah, anak lelaki hak anak betina ni besar. Jadi apa ni, berzina. Dua orang tu mengandung lepas pada tu. Bila Sayyidina Umar pergi ke Mekah, orang bawa kes itu kepada dia. Dia bertanya mereka berdua. Tanya. Mereka berdua mengaku. Memang mengaku. Umar pun sebab apa ni, moga dia tidak menikah secara sah lagi kan. Jadi Umar sebab sebagai melaksanakan had. Jadi maknanya Sayyidina Umar tanya dulu, tidak kata semata-mata apa ni mengandung tu. Mana kalau dia tidak mengaku, dia tidak akan laksanakan. Setelah dia mengaku, baru Sayyidina Umar laksanakan hukuman had itu. Jadi orang yang mengatakan Sayyidina Umar semata-mata mengandung tu, walaupun tidak ada pengakuan pun, seperti mazhab Imam Malik, dia sudah kata kena laksanakan hukuman had, itu tidak tepat. Tidak tepat. Termasuklah hak Imam Nawawi sebut tu terlalu umum sangat tu. Dia kata Umar berpendapat begini, Imam Malik ikut dia. Sebenarnya Umar tidak begitu. Umar tidak begitu. Ini contoh-contohnya. Dan perempuan itu dia tidak apa ni hukum selalu. Pasal perempuan itu mengandung siapa dia melahirkan anak. Lepas tu baru itu. Lepas tu Umar kata menikahlah dua orang ni. Nak ke mana? Tapi tak sih. Ni hadis ini dikemukakan oleh Imam Syafi'i. Tapi tak sih. Jadi tak jadi menikah. Betul. Jadi ini hadis-hadis ni setengahnya anda tinggalkan sebab takut jadi panjang. Banyaklah hadis-hadis ini menunjukkan bahawa Umar tidak menghukum perempuan tu semata-mata mengandung. Dia tanya dulu. Kalaulah semata-mata mengandung tu sudah cukup untuk membuktikan zina, tak perlulah dia soal. Ni soal semacam. Menunjukkan mazhab dia tidak gitu. Supaya yang dipegang oleh Imam Malik tu tidak. Lagi riwayat lagi. Hak ni hak Ali pula ni. Zaman Sayyidina Ali. Riwayat daripada Sya'bi Ali, di zaman dia telah dibawa seorang perempuan mengadap dia, perempuan Hamdan. Perempuan dari Hamdan dia nama tepat. Yang mengandung. Orang panggil dia Syarahah. Dia telah berzina. Ali pun kata kepada dia, takut orang tu paksa mu dia kata. Perempuan tu kata, dak. Ali pun kata, takut dia menyetubuhimu ketika engkau sedang tidur. Ali kata, takut mu tak khabar. Dia kata, dak. Dia khabar. Ali pun kata pula, takut-takut dulu mu ada suami musuh bagi puak-puak ni. Jadi dia sebagai balas dendam kau, bagaimana kau? Dan engkau susuk tu, engkau menyembunyikan hal tu. Mu tak layak tu. Dia kata tak ada apa-apa. Umar pun tahan dia sehingga apabila dia melahirkan anak, melahirkan anak, dia sebat pada hari Khamis 100 sebatan dan rejam pada hari Jumaat. Perempuan itu. Hadis ini dikemukakan oleh Abdul Razak dalam Musannafnya dan Baihaqi dalam Sunannya. Jadi sini juga lagu tu Sayyidina Ali tidak semata-mata mengandung tu hukum selalu. Bahkan dia soal tu kalau boleh halah kelepah lah.
tapi mengaku semacam. Kerana mengaku. Di sini kerana mengaku. Jadi hak sebenarnya, hak boleh sabitnya saksi dan mengaku. Mengandung tu tidak. Hak tu kalau disertai dengan pengakuan. Kalau tak mengandung pun, saksi ada ataupun dia mengaku, kena juga. Kalau mengandung, tak. Hak jumhur ulama tu lah hak lebih kemahnya. Lepas tu ada cerita lagi. Hak ni Ibnu Qudamah dalam Mughni. Dan Syekh kita Al-Uthmani. Jadi tok guru kepada Taqi Uthmani ni, Uthmani juga, Zafar Ahmad Uthmani, pengarang kitab I'la'us Sunan. Itu tok guru dia. Salah seorang tok guru dia lah. I'la'us Sunan ni pun masyhur juga kitab. Kitab besar kalau nak tengok hujah-hujah mazhab Hanafi daripada hadis dan asar. Tengok ni lah. Dia tidak bincang hadis-hadis semua, hadis hukum saja. Hadis hukum saja. Tu pembelah jilid. Apa ni? Dia dalil kepada mazhab jumhur ni, iaitu hadis yang dikemukakan oleh Sa'id bin Mansur daripada Hashim, bahawa ada seorang perempuan, dia angkat kes dia kepada Umar bin Al-Khattab. Dia ni tak ada suami dan dia sudah mengandung pada masa itu. Umar tanya ni, dia pun kata, saya ni memang berat kepala, kata dia. Perempuan yang berat kepala. Maknanya kalau tidur tak khabar lah. Maksudnya berat kepala tu gitulah. Kalau tidur, kata tidur mati. Itu makna thaqilatul ra's. Ada seseorang telah menyetubuhi saya ketika saya tidur. Saya kabar-kabar tu dia selesai dah. Tu makna gitulah kita terjemah. Apa dia senang, famastaiqaztu hatta faragha. Kabar-kabar tu makna selesai. Umar pun dara'a anha al-had, tidak melaksanakan had ke atasnya. Pasal tidak ada kena-mengena. Tapi bagi pihak Imam Malik, dia kata ni lain cerita. Kita kata tak kena juga kalau lagu ni. Ni wati syubhah kau ataupun dengan tersilap kau, ataupun dalam keadaan tidur kau tak khabar kau. Ni tak kira ni. Jadi Imam Tahawi dan lain-lain jawab, dia kata Sayyidina Umar kata ni mengandung ni kalau dia takwil lah, disertai dengan pengakuan dan jelas mengandung itu kerana zina, sama ada dengan mengaku ataupun ada saksi. Hak tu lagu tu hak maksud Sayyidina Umar kata mengandung tu, bukan semata-mata mengandung. Jadi boleh jadi riwayat tadi juga, tapi dalam lafaz yang lain disebutkan dibawa kepada Umar seorang perempuan yang mengandung. Orang pun kata dia berzina. Sambil menangis perempuan itu pergi. Jadi Sayyidina Umar pun tanya dia, apa sebab kamu menangis? Dia kata ada seorang naik dia pada ketika duduk tidur. Sayyidina Umar pun lepas. Mana dia tidak melaksanakan had. Tak apalah tu. Jadi kalau kita nak tengok hak ni dalam Muslim ni, zahir kata-kata Sayyidina Umar tu nampak macam mengandung tu semata-mata pun sudah perlu dilaksanakan had ke atasnya, ke atas perempuan itu berdasarkan zahir. Tapi banyak asar-asar yang lain yang menunjukkan bahawa semata-mata mengandung itu tidak lagi dikenakan had, tidak memadai untuk membuktikan perzinaan seseorang itu. Jadi bila sudah ada bertentangan ni, dari segi asar ni bertentangan, jadi sudah ada syubhah. Bila ada syubhah, jadi hudud ni tidak boleh dilaksanakan dalam keadaan adanya syubhah ni. Syubhah ni makna nas ni, dalil-dalil ni nampaknya berbeza-beza. Daripada Sayyidina Umar sendiri pun nampak tak serupa. Jadi hudud ini tandari'u bimithli hadhihi syubhat. Dengan syubhah-syubhah lagu ni hudud akan tidak dilaksanakan. Jadi tidak bolehlah kita nak kata kena dilaksanakan hukum ni semata-mata kerana mengandung tu, selagi tidak disokong oleh i'tiraf dan ataupun bayyinah. Gitulah.
Begitu juga cerita hak Sayyidina Ali itu. Cerita hak Sayyidina Ali itu, dia tidak rejam syarahah tadi dengan semata-mata nyata mengandung dia. Bahkan dia ajar, dia wayak takut gini nak suruh lepas, tapi dia tidak tidak lari. Bila dia mengaku, maka barulah Sayyidina Ali rejam. Jadi kerana ada mengaku juga, bukan semata-mata mengandung tu boleh kita kata dia berzina selalu. Dan kita tak boleh kata kalau seorang perempuan itu dia mengandung, dia mengandung. Jadi kita nak kata berzina lah, tak boleh. Kalau kita tidak ada bukti, kita kata gitu, dia termasuk di dalam menuduh juga. Sebab kita tidak tahu. Macam tadi kan Sayyidina Umar kata lammatu syaitan, boleh jadi ini gangguan syaitan, jin, boleh jadi. Dia asalkan dia tidak mengaku dan tidak ada saksi, walaupun mengandung, tidak dikira dia berzina. Dan nak kata dia berzina, apalagi nak hukum, nak kata dia berzina pun tak boleh kalau dia tidak mengaku. Kalau dia tidak mengaku. Sebab ada banyak kemungkinan. Banyak kemungkinan. Itulah apa ni, lebih kurang gitulah berkenaan dengan hak pengakuan tu. Dan ia disebut oleh Sayyidina Umar 3 perkara. Kalau ada pengakuan ataupun saksi ataupun apa dia tu mengandung, maka rejam itu adalah hukum yang benar, yang hak, yang perlu dilaksanakan.